يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا جهة ولا مكان له. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا، وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. يقول الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العلي العظيم. وقال أيضا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما بعد، أحبابنا الكرام, alhamdulillah pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini, pada pagi 17 Ramadan, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu di dalam satu program, iaitu program pengisian berhubung nuzulul Quran. Pada sama-sama kita semua ikhlaskan niat lillahi ta'ala dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kefahaman kepada kita semua terhadap apa yang akan kita perbahaskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan taufik kepada kita untuk kita melakukan kebaikan dan ketaatan pada sepanjang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam iman, dan Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita bijahin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedang pelajar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, topik yang akan kita berbahaskan pada pagi ini adalah satu topik yang sangat penting. Ia berkait secara langsung dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan dengan satu perkara yang begitu besar kesan dan impaknya kepada jiwa dan mental bagi manusia, khususnya kita selaku umat Islam. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ditambah pula kita ketika ini berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang penuh dengan maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita beruntung pada pagi ini dipertemukan dalam satu majlis yang insya-Allah akan memberi manfaat yang begitu besar kepada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ramadan syahrun nur. Ramadan adalah bulan cahaya. Ramadan syahrul muwasat.
Ramadan adalah bulan keprihatinan. Bulan keprihatinan di sini maknanya apabila masuk saja bulan Ramadan, Masya Allah, manusia begitu prihatin kepada orang-orang yang golongan-golongan yang begitu berhajat. Seumpama anak yatim, fakir miskin, golongan-golongan ibu tunggal. Ramadan syahrut ta'ah wa syahrut taubah. Ramadan juga kata para ulama adalah bulan ketaatan dan bulan rahmah. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ia juga adalah bulan Al-Quran, syahrul Quran. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya kesempatan hidup, kesempatan umur, hidup di bulan Ramadan Al-Mubarak, maka itu bermakna Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki baginya akan kebaikan yang begitu besar. Karena apa? Dalam sebuah hadis kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, hadis riwayat Al-Bukhari. "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila datang saja bulan Ramadan, akan dibuka pintu-pintu syurga seluas-luasnya. Semua pintu syurga yang 8 itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya. Wa ghulliqat abwabun nar, dan akan ditutup pintu-pintu neraka itu serapat-rapatnya. 7 pintu neraka kesemuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala serapat-rapatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pada akhir hadis tersebut, wasuffidatis syayatin, dan akan dibelenggu syaitan-syaitan yang besar. Maknanya tuan-tuan, Masya Allah, istimewanya bulan ini berbanding bulan-bulan yang lain. Rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan melimpah-limpah tuan-tuan di bulan ini. Subhanallahil azim. Tandanya apa tuan-tuan? Tandanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pintu syurga kesemuanya dibuka seluas-luasnya. Dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dan syaitan-syaitan yang besar dibelenggu, dipenjarakan oleh golongan para malaikat. Cuma tinggal lagi tuan-tuan setan-setan yang kecil-kecil inilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah tuan-tuan, bila masuk bulan Ramadan, Masya Allah, kita dapat lihat manusia begitu ringan untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Manusia begitu mudah untuk cenderung melakukan kebaikan. Orang yang biasanya tak pernah jejak kaki di masjid, time Ramadan jejak kaki di masjid. Orang yang jarang-jarang menunaikan solat 5 waktu sehari semalam secara berjamaah, akan tetapi tuan-tuan ketika di bulan Ramadan, Masya Allah, dia begitu bersemangat untuk datang ke masjid untuk solat fardu 5 waktu sehari semalam secara berjamaah. Orang yang ketika di bulan-bulan selain Ramadan cukup malas nak buka Al-Quran. Al-Quran dah ada atas meja pun tak buka-buka. Al-Quran dah ada dalam lemari dekat dengan dia, nak capai senang je. Tak perlu bangun daripada kerusi pun. Tapi tuan-tuan, tak ada pula terasa nak pegang, tak ada pula terasa nak belek, nak buka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Akan tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila masuk saja bulan Ramadan, Masya Allah, begitu mudah tuan-tuan. Walaupun tak ada wuduk, sanggup pergi ambil wuduk. Basahkan anggota-anggota badan dengan air wuduk untuk membaca Al-Quran, menanggung Al-Quranul Karim. Masya Allah, Masya Allah. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sebelum Ramadan jarang-jarang bersedekah, jarang-jarang berinfak. Masuk saja bulan Ramadan, Masya Allah, suka sangat berinfak. Hampir tiap-tiap hari belanja kawan makan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua tuan-tuan menunjukkan kepada kita bahawa Ramadan adalah satu bulan yang sangat istimewa. Bulan ketaatan, bulan kebaikan. Sekejap ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Ramadan adalah bulan kebaikan, bulan ketaatan, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dalam sebuah hadis kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan begitu mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kampunan baginya terhadap dosa-dosa yang telah lalu dilakukan. Maka ini Ramadan ni, tuan-tuan, ia adalah satu peluang untuk seseorang itu diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan awalnya itu rahmah, pertengahannya itu penuh dengan maghfirah, keampunan daripada Allah, dan wa akhiruhu itqun minan nar, dan perakhirannya itu penuh dengan pembebasan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya daripada api neraka. Tidak ada pembebasan yang lebih banyak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya daripada api neraka berbanding pembebasan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya daripada api neraka di bulan Ramadan al-Mubarak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan juga ialah syahrul Quran, ialah bulan Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sungguh beruntung, tuan-tuan, barang siapa yang Allah Ta'ala permudahkan urusannya untuk membuka Al-Quran dan membaca Al-Quran Al-Karim pada tiap-tiap hari di bulan Ramadan Al-Mubarak. Barang siapa yang dipermudahkan urusannya oleh Allah Ta'ala untuk melakukan sedemikian, iaitu membuka Al-Quran dan membaca Al-Quran pada tiap-tiap Ramadan, pada tiap-tiap hari di bulan Ramadan, maka ucapkanlah Alhamdulillah di atas nikmat tersebut. Kerana ada di kalangan manusia-manusia di luar sana, tuan-tuan, walaupun dia mendengar, dia tahu bahawasanya Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, tetapi dia tidak terdorong pun untuk nak membuka Al-Quran ataupun membaca Al-Quran Al-Karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya, tuan-tuan, Al-Quran ni sangat-sangat Al-Quran yang ada pada kita ni adalah satu kitab yang sangat-sangat istimewa. Allah dalam sebuah hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, adimun nazara fil mushaf. Adimun nazara fil mushaf. Hendaklah kalian sentiasa melihat kepada mushaf. Maknanya apa, tuan-tuan? Melihat kepada Al-Quran. Kita buka Al-Quran, walaupun kita tak baca, kita just tengok saja. Kita tengok je ayat-ayat yang ada dalam Quran itu telah pun mengundang pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahaskan sedikit tentang Al-Quranul Karim yang merupakan sebuah kitab yang sangat istimewa, perlembagaan bagi umat Islam dulu, kini dan selamanya. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah kita belajar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dalam subjek-subjek agama, ketika mana kita di pangkuan sekolah ataupun di universiti. Okey, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Di antara perkara wajib kita beriman dengannya adalah kita beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Allah Taala menurunkan kitab-kitab yang kesemuanya berjumlah 104 buah kitab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Wajib kita beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 104 buah kitab kepada golongan para anbiya. Daripada 104 buah kitab itu ada 4 buah kitab yang paling masyhur. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara 4 buah kitab yang masyhur itu pula, tuan-tuan, yang paling afdal, yang paling istimewa adalah kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, penutup bagi sekalian para nabi dan para anbiya.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 100 buah lagi itu ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk suhuf, dalam bentuk lembaran-lembaran yang turun daripada langit secara sedebu. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 50 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Syis. Kemudian 30 suhuf diturunkan kepada Ukhnukh ataupun Idris alaihi salam. 10 diturunkan kepada Ibrahim alaihi salam, dan 10 lagi diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam sebelum diturunkan ke atas baginda Taurat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih. Manakala 4 buah kitab yang masyhur itu, tuan-tuan, yang pertama Taurat diturunkan kepada Sayyidina Musa alaihi salam, Injil diturunkan kepada Sayyidina Isa alaihi salam, Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, dan Al-Quran diturunkan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbanding kitab-kitab yang lain itu, tuan-tuan, 104 buah kitab itu, Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang kekal sehingga ke akhir zaman. Adapun kitab-kitab yang lain, suhuf telah pun tak ada, dah pupus. Dah tak ada dah, tuan-tuan. Adapun kitab-kitab masyhur yang lain seumpama Taurat, Injil dan Zabur, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi, walaupun ada sebahagian pihak, sebahagian manusia yang mendakwa, yang mengklaim bahawasanya masih ada lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Al-Quran itu masih ada lagi kitab-kitab tersebut sehingga zaman sekarang. Walaupun begitu, tuan-tuan, walaupun ada dakwaan sedemikian, kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita meyakini bahawasanya kitab-kitab tersebut telah pun berlaku distortion, telah pun berlaku penyelewengan terhadap isi kandungan kitab-kitab tersebut, khususnya kitab Taurat dan kitab Injil. Taurat yang menjadi rujukan bagi golongan-golongan Yahudi. Mereka mendakwa kononnya Taurat itu masih ada sampai sekarang. Tapi ketahuilah bahawasanya, tuan-tuan, Taurat yang mereka kata masih ada sampai sekarang itu, ia telah pun diselewengkan, tuan-tuan, isi kandungannya. Dan begitu juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kitab Injil. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang diistilahkan oleh golongan Kristian sebagai New Testament ataupun Old Testament. Itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga penuh dengan distortion, penuh dengan penyelewengan yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad telah dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tinggal lagi Al-Quranul Karim. Subhanallahil azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Suratul Hajar ayat yang ke-9. Mafhum daripada ayat tersebut, sesungguhnya kami telah menurunkan zikr, yakni kami telah menurunkan Al-Quranul Karim, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaga dan memeliharanya, yakni Al-Quran tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita ketahui bahawasanya Al-Quran, Allah Taala turunkan Al-Quran, dan Allah Taala dah nyatakan dalam Al-Quran bahawasanya Allah Taala akan menjaga Al-Quran daripada sebarang distortion, sebarang penyelewengan yang cuba dilakukan oleh manusia-manusia yang disesatkan mata hati mereka, tuan-tuan. Sebab itulah, walaupun ada usaha-usaha, kita tidak nafikan ada usaha-usaha yang cuba dilakukan oleh golongan Yahudi khususnya untuk mengubah beberapa kandungan yang ada dalam Al-Quran Karim, akan tetapi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usaha yang mereka lakukan itu tidak pernah mencapai kepada matlamatnya. Yakni usaha mereka itu pasti akan gagal dan gagal dan gagal segagal-gagalnya.
dan tidak mencapai sasaran matlamat yang telah mereka tetapkan. Sebab apa tuan-tuan? Kerana Allah Subhanahu wa taala dah nyatakan dalam Quran bahawasanya Al-Quran tidak akan boleh seorang pun di kalangan manusia yang cuba menyelewengkannya sehinggalah kepada akhir umur dunia nanti, tuan-tuan. Takkan berlaku distortion. Tidak akan berlaku penyelewengan di dalam Al-Quran Al-Karim. Subhanallahil azim. Tuan-tuan, bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala jadikan Al-Quran itu begitu mudah untuk dihafaz. Begitu mudah untuk dihafaz. Sehingga tuan-tuan, kalau kita lihat rekod dari sudut hafazan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, ternyata kitab Al-Quran begitu ramai di kalangan umat Islam dulu, dan sehingga sekarang ini menghafaz Al-Quran Al-Karim begitu ingat, ingat mereka, kuat ingatan mereka itu kepada Al-Quran Al-Karim, hafazan mereka itu terhadap Al-Quran Al-Karim, sehinggalah tuan-tuan menjadikan Al-Quran itu berbeza daripada kitab-kitab yang lain. Kalau kita lihat tuan-tuan kepada kitab Taurat, Injil dan Zabur sebagai contoh. Kitab Injil tak ada yang menghafalnya. Kitab Injil tidak ada di kalangan umat Nabi Allah Isa AS yang menghafaznya. Tidak ada. Kemudian kitab Zabur juga tuan-tuan yang diturunkan kepada Nabi Daud AS, tidak ada seorang pun di kalangan umat Nabi Allah Daud AS yang menghafaznya. Akan tetapi tuan-tuan, kitab Taurat ada seorang yang menghafaznya. Seorang je tuan-tuan. Daripada umat Nabi Allah Musa AS yang begitu ramai itu tuan-tuan, hanya seorang saja yang Allah Ta'ala izinkan untuk menghafaz kitab Taurat. Dan seorang itu namanya Uzair. Kalau kita semua pernah, tuan-tuan pernah baca Al-Quran Al-Karim, pada ayat yang menyebutkan tentang Uzair, Uzair itulah dahulunya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menghafaz Al-Quran Al-Karim. Dalam suratul Kahfi ada disebutkan tentang kisah Uzair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Itu pun tuan-tuan, bila umat Nabi Allah Musa AS mendapati Uzair menghafaz Al-Quran, menghafaz kitab Taurat, satu kalimah demi satu kalimah, Masya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka begitu menyanjung Uzair, sehingga mereka mengangkat Uzair ke martabat Tuhan. Lalu mereka mengatakan bahawasanya Uzair merupakan anak Allah. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Maka tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi kita Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersepah-sepah menghafal Al-Quran Al-Karim. Masya Allah. Ramai di kalangan umat Nabi Muhammad yang menghafal Al-Quran, hatta sehingga kan yang berumur 6 tahun, 7 tahun pun ada di kalangan mereka yang telah pun menghafaz Al-Quran Al-Karim. Subhanallahil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini memperlihatkan istimewanya Al-Quran berbanding kitab-kitab yang lain. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Mafhum daripada ayat tersebut, telah kami turunkan ke atas kamu, hai Muhammad. Wa nazzalna 'alaika al-kitaba, dan telah kami turunkan atasmu, hai Muhammad, akan kitab Al-Quran Al-Karim, tibyanan likulli syai'in, yang mana Al-Quran itu ia menjadi tibyan, ia menjadi penerang kepada setiap satu dari setiap perkara yang berada di atas muka bumi ini. Subhanallahil azim. Saya teringat tuan-tuan, satu ketika ada berlaku perdebatan di antara seorang
ulama di Mesir dengan seorang yang seorang Kristian. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, dalam perdebatan tersebut kata orang yang Kristian tersebut, kata Nasrani itu, kalian mendakwa, dia berkata kepada ulama itulah, ulama Mesir itu, kalian mendakwa bahawasanya di dalam Al-Quran terdapat jawapan bagi segala perkara yang berlaku di dalam kehidupan kita. Kalian mendakwa bahawasanya Al-Quran itu adalah rujukan bagi segala perkara yang berlaku dalam hidup kita. Baik, saya nak tanya kepada kamu, kalau benar dakwaan kamu itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tunjukkan di manakah ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan cara-cara untuk buat roti Arab. Allahu Akbar. Dia minta apa? Tunjukkan dah kamu kata Al-Quran itu dia penerang bagi segala sesuatu. Maka kamu tunjukkan dalam Quran. Mana ayat dalam Quran yang menceritakan tentang cara-cara untuk buat roti Arab. Kan orang Mesir kan makan Arab, orang Arab kan makan roti. Jadi dia tanya apa? Tunjukkan kepada kami ayat yang menunjukkan, yang mengajarkan kepada kami cara-cara untuk buat roti Arab. Subhanallahil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama tersebut, syekh tersebut lalu tersenyum. Maka kata syekh tersebut, ada ayat tersebut. Ada. Kata syekh tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah orang yang lebih mengetahui sekiranya kamu tidak tahu. Allahu Akbar. Maknanya apa tuan-tuan? Dalam ayat tersebut dah dinyatakan kalau kamu tak tahu nak tentang satu perkara, tanyalah orang yang lebih mengetahui tentang perkara tersebut daripada kamu. Kalau kamu tak tahu tentang cara nak buat roti, tanyalah ke orang yang pandai buat roti. Maka itu kuncinya. Secara tidak langsung, bila ayat tersebut berkata, kalau fas'alu ahla dzikr, tanyalah kalian kepada orang-orang yang lebih berpengetahuan, yang lebih ada ilmu daripada kalian tentang sesuatu yang kalian tak ada ilmu tentangnya. Jadi kalau kita tak ada ilmu tentang satu perkara, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tanya orang yang lebih berpengetahuan pada kita. Dia akan tunjukkan kita cara-caranya. Kalau kita tak tahu nak buat roti Arab, tanya orang yang ada pengetahuan, yang ada pengalaman, ada ilmu untuk membuat roti Arab. Maka dia akan guide kamu. Subhanallahil azim. Maka terdiam Nasrani tadi ni tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ni tuan-tuan, masya-Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan al-Mubarak, seperti bulan yang sekarang ini. Dan ini seperti mana yang termaktub dalam suratul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ayat tersebut, surah tersebut tuan-tuan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya telah kami turunkan akan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni ia berlaku pada bulan Ramadan. Dan pada tahun tersebut, tahun di mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ketika itu, ia Lailatul Qadar jatuh pada malam yang ke-24 Ramadan pada tahun tersebut. Okey, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Telah kami turunkan akan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar,
dan kata ulama ketika itu pada tahun tersebut Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar pada tahun tersebut jatuh pada malam yang ke-24 Ramadan. Dan ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang pernah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzilatit Taurat li sittin madayna min Ramadan. Wa unzilal Injil li 13 khalat min Ramadan. Wa unzilal Furqanu li 24 khalat min Ramadan." Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, diturunkan kitab Taurat pada 6 Ramadan dan diturunkan Injil pada 13 Ramadan dan diturunkan Al-Quranul Karim pada 24 Ramadan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita faham di sini Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yang mana pada tahun tersebut jatuh pada malam yang ke-24 Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi ingat, ingat fakta tersebut. Turunnya Al-Quran itu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allah Subhanahu pada malam tersebut, pada malam yang ke-24 itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat agar menurunkan Al-Quranul Karim dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus. Al-Quranul Karim ni tuan-tuan tertulis, tercatat di dalam Lauhul Mahfuz, tercatat di atas Lauhul Mahfuz keseluruhannya dengan sempurna, dan diturunkan, diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar Jibril alaihissalam mengambil Al-Quran yang tertulis di Lauhul Mahfuz ketika itu untuk diturunkan secara sekaligus ke Baitul Izzah yang berada di langit yang pertama pada malam 24 Ramadan, yang mana pada malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu turun secara sekaligus dari mana? Dari Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ni ia satu papan yang besar, satu papan yang lebar, yang tertulis di atasnya itu segala perkara yang berlaku di atas dunia ini sehinggalah berlakunya qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kesemua Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah oleh malaikat Jibril alaihissalam pada malam 24 Ramadan, yang mana pada malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Setelah itu tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu diturunkan pula kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara munajjam. Munajjam ni maknanya mufarraqatan, sikit-sikit. Kepada baginda sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Selama 23 tahun diturunkan Al-Quran itu sikit-sikit tuan-tuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada perkara-perkara yang berlaku di kalangan umat Islam pada ketika itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni satu tempat di langit yang pertama. Kemudian dari Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam tempoh 23 tahun secara sikit-sikit tuan-tuan, mufarraqatan wa munajjaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan mati Allah Subhanahu wa taala sehinggalah apabila selesai Al-Quran itu diturunkan dalam tempoh 23 tahun tuan-tuan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada golongan para sahabat agar mereka ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, agar mereka menyusun Al-Quranul Karim seperti mana halnya yang ada pada tangan kita sekarang ini. Dimulai dengan suratul Al-Fatihah dan diakhiri dengan suratul Nas. Okey. Susunan surah dan susunan ayat-ayat yang terkandung dalam surah itu kesemuanya adalah dengan guide, dengan petunjuk daripada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam directly, secara terus. Rasulullah direct terus ajar kepada para sahabat. Surah yang pertama adalah surah Fatihah, yang kedua adalah Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian Al-Maidah, kemudian An-Nisa dan sebagainya. Dan diakhiri dengan An-Nas. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kisah penurunan Al-Quran Karim. Maka ia diturunkan pada 24 Ramadan, yang mana pada ketika itu adalah malam Lailatul Qadar, dan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama, iaitu di Baitul Izzah, langit yang pertama. Kemudian dari langit yang pertama itu turun pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara sikit-sikit, bergantung kepada situasi dan kes-kes yang berlaku di kalangan umat Islam pada ketika itu, selama 23 tahun tuan-tuan. Setelah selesai penurunan Al-Quran selama dalam tempoh 23 tahun itu, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rasulullah mengajar para sahabat agar melakukan susunan terhadap nuskah Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, bermula dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan suratul Nas. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama tuan-tuan yang diturunkan oleh Nabi Allah, yang diturunkan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita kata sebagai wahyu yang pertama yang Allah Taala utuskan, yang Allah Taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi Sayyidina Jibril alaihi salam, adalah 5 ayat yang pertama dari suratul Alaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Maka tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu adalah 5 ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi Sayyidina Jibril alaihi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayat 281 dari suratul Baqarah. Walaupun suratul Baqarah adalah surah yang kedua, akan tetapi tuan-tuan, dalam suratul Baqarah itu ada satu ayat yang diturunkan oleh Allah Taala sebagai penamat ataupun penutup bagi sekalian ayat Al-Quranul Karim. Bukan suratul Nas, okey? Bukan surah An-Nas yang merupakan akhir, surah yang terakhir diturunkan oleh Allah Taala, tidak. Bahkan ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melengkapkan akan Al-Quran itu adalah ayat 281 dari suratul Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ayat yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kalau kita tinjau pula okey, Al-Quran ini dimulakan dengan suratul Fatihah,
dan diakhiri dengan suratul Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Okey, itu surah yang terakhir yang Allah Taala turunkan ke atas Nabi kita Muhammad, bukan. Itu adalah surah yang terakhir daripada Al-Quranul Karim. Akan tetapi ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Taala ke atas Nabi Muhammad adalah ayat 281 dari surah Al-Baqarah yang saya bacakan sebentar tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Manakala tuan-tuan adadul ayat. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bilangan ayat. Sebelum kita masuk bilangan ayat, bilangan surah yang ada dalam Al-Quran adalah 104 buah surah. 104. Okey, 104 surah. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bilangan ayat pula tuan-tuan, bilangan ayat Al-Quranul Karim, ulama beza pendapat. Pendapat yang pertama kata 6,248 ayat. 6,248 ayat. Manakala pendapat yang kedua adalah 6,220 ayat. 6,220 ayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan ayat-ayat Al-Quranul Karim ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, ada sebahagiannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. yakni sebelum baginda berhijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Dan sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran itu pula tuan-tuan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi pembahagian ayat Al-Quran itu ada sebahagiannya diturunkan sebelum baginda berhijrah dan ada sebahagiannya diturunkan ke atas baginda setelah baginda melaksanakan hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jumlah surah jumlah surah yang yang diturunkan sebelum hijrah adalah 82 surah. Dan jumlah surah yang diturunkan setelah hijrah adalah 20 surah. 20 surah. Sebelum hijrah 82 surah. Yang ketika mana baginda berada di Mekah. Dan 20 surah diturunkan setelah baginda berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Manakala ada lebih kurang 12 surah lagi diperselisihkan status surah tersebut oleh golongan para ulama. Ada yang kata ia diturunkan di Mekah dan ada yang kata ia diturunkan di Madinah Al-Munawwarah. Al-muhim, yang penting tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu diturunkan dalam tempoh 23 tahun. Ada sebahagiannya diturunkan sebelum baginda berhijrah ke Madinah dan ada sebahagian daripadanya diturunkan setelah mana baginda berada di Madinah Al-Munawwarah. Okey, bilangan surah ada 104 buah kitab. Ada 114. Ada 114 buah surah. Okey. Betul kan tadi saya kata 104 104 tu 104 buah kitab. Okey, surah dalam Al-Quran ada 114. Okey. 82 surah diturunkan di Makkah. 20 surah diturunkan di Madinah dan 12 surah ada khilaf di kalangan para ulama, ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Statusnya ada yang kata ia diturunkan di Mekah dan ada yang berpendapat ia diturunkan di Madinah. Dan bilangan ayat pula tuan-tuan adalah 6,248 ayat. Itu pendapat yang pertama, dan pendapat yang kedua 6,220 ayat. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan mati Allah Subhanahu wa taala.
Sungguh Al-Quran ni tuan-tuan, tidak ada yang mampu untuk menandinginya. Walaupun nak buat satu surah, tak ada, tak mampu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih. Tak mampu. Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan zaman ketika mana ia diturunkan, yang mana zaman tersebut masyarakat begitu hebat dari sudut bahasa mereka, dari sudut kemahiran bahasa mereka, kesusastraan mereka ketika itu sangat-sangat hebat. Dan menjadi adat penduduk kota Mekah pada ketika itu, mereka akan berhimpun dalam masa-masa yang tertentu untuk mereka memperdengarkan syair-syair Arab yang indah-indah. Akan tetapi tuan-tuan, bila Al-Quranul Karim turun, bila Al-Quranul Karim diturunkan ke atas Nabi Muhammad SAW, maka ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran itu ternyata mengalahkan, melenyapkan dan menenggelamkan sinar-sinar bait-bait syair yang dibuat oleh penduduk kota Mekah pada ketika itu. Jadi sebelum Al-Quran diturunkan, syair-syair Arab di sana sangat-sangat sirna, yakni sangat-sangat menyelah. Okey, sehingga manusia begitu menyanjung orang yang pandai buat syair. Akan tetapi bila Al-Quran turun, maka ayat-ayat Al-Quran itu menjadi nombor satu, sehingga memadamkan cahaya-cahaya syair yang dilakukan yang dibuat oleh penduduk Mekah pada ketika itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada yang mampu menandinginya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira." Al-Isra 88. Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada mereka, la in ijtama'atil insu wal jin, kalaulah manusia, seluruh manusia dan seluruh jin berhimpun, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mereka mendatangkan satu ayat daripada Al-Quran, satu ayat yang seperti Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan walaupun satu ayat yang seperti Al-Quran, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun mereka saling membantu untuk membuat ayat tersebut. Takkan ada yang mampu. Allahu Akbar. Ini adalah satu perkara yang benar, tuan-tuan. Dari dulu sampai sekarang, tuan-tuan, tak ada pun manusia yang mampu untuk membuat satu karangan yang boleh menandingi Al-Quranul Karim. Tak ada. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah Ustaz sebut pada awal tadi, kita adalah umat yang sangat bertuah. Kerana diturunkan ke atas kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran ini adalah kitab yang terbaik dan sangat-sangat istimewa. Isi kandungannya itu begitu mudah untuk dihafaz, dan ia menjawab banyak persoalan yang berlaku di dalam alam ini, dan ia menjadi pedoman dan panduan juga perlembagaan bagi seluruh manusia, tak kira sama ada mukmin ataupun kafir, sehinggalah ke akhir zaman nanti, akhir dunia nanti, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka selama ni kita mengetahui akan kelebihan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, takkan kita tak nak baca lagi kot Al-Quran. Pandang saja, tengok saja kepada Al-Quranul Karim, itu telah pun melayakkan seseorang itu untuk mendapatkan pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz ada teringat satu buah hadis
yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Utsman, Rasulullah pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di kalangan kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Maka ini tuan-tuan adalah satu hadis yang jelas. Padanya itu pujian daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas mereka-mereka yang menyibukkan diri dengan Al-Quran. Sama ada menghafaz Al-Quran ataupun membaca Al-Quran ataupun mempelajari Al-Quran ataupun mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Kesemua mereka itu dipuji oleh Allah, dipuji oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah berkata, khairukum, orang yang terbaik di kalangan kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaca Al-Quran pada hari akhirat kelak, Al-Quran datang kepadanya untuk memberi syafaat kepadanya. Orang yang bersahabat baik dengan Al-Quran, Al-Quran pada hari akhirat kelak akan datang kepadanya memberi syafaat, memberi bantuan, pertolongan kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memanglah pada sekarang ini, kalau kita lihat Al-Quran apa je, dia hanyalah satu naskah kitab yang tak boleh bercakap, tak boleh berbicara pun. Akan tetapi tuan-tuan jangan, pada hari akhirat kelak Allah Ta'ala jadikan Al-Quran itu boleh bercakap. Al-Quran itu boleh datang memberi manfaat kepada kita tuan-tuan pada hari di mana tak ada yang boleh memberi manfaat melainkan mereka-mereka yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dalam sebuah hadis tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, satu ketika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana, mathalul utrujah, rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an, mathalut tamrah, la riha laha wa ta'muha tayyib, hulu." Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mafhumnya, perumpamaan bagi orang-orang mukmin, perumpamaan bagi orang-orang mukmin yang membaca Al-Quranul Karim, mereka ini seumpama utrujah. Utrujah ni satu sejenis buah-buahan yang dia tak ada kat negara kita ni tuan-tuan. Utrujah ni dia banyak ada di Afrika dan di di Timur Tengah. Utrujah ni dia bentuknya macam dia warnanya kuning macam lemon, dan rupanya tu macam buah limau purut. Buah limau purut kan dia punya kulit keras dan menggerutu, tapi warnanya hijau kalau kat Malaysia ni. Kalau kat luar sana utrujah ni tuan-tuan, dia buahnya, fizikalnya tu macam buah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buah limau purut, dan warnanya tu kuning macam buah lemon. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan bagi orang mukmin yang membaca Al-Quran, mereka ini seumpama utrujah. Baunya wangi, baunya harum, dan rasanya tayyiba. Yani rasanya sedap, rasanya lazat. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'ana, dan perumpamaan orang-orang mukmin yang tidak membaca mereka itu akan Al-Quran Al-Karim, mathalut tamrah, seperti tamar. Seperti kurma. La rihalaha wa ta'muha tayyib. Hulu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti tamar, seperti kurma, tak ada bau tapi rasanya manis. Tak ada bau tapi rasanya manis. Antara utrujah dengan tamar, kita nak pilih mana? Sudah tentu kita nak pilih utrujah. Bau sedap, rasa pun lazat. Baunya harum, rasanya pun lazat. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka hendaklah kita sama-sama
bersemangat lagi dan lagi untuk kita memperbanyakkan bacaan Al-Quranul Karim, bersahabat dengan Al-Quran, khususnya ketika di bulan Ramadan Al-Mubarak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ni tuan-tuan, sungguh ia menjadi petunjuk bagi manusia. Ini seperti mana yang sebelum saya cerita tentang petunjuk ni tuan-tuan. Dalam sebuah hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah ta'ala falahu hasanah. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quranul Karim, maka baginya satu kebaikan. Baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Dan satu kebaikan itu akan digandakan pula pahalanya itu kepada 10 kali ganda. La aqul, saya tak kata alif lam mim harf. Saya tak kata alif lam mim itu dikira sebagai satu huruf. Walakin, akan tetapi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka ini adalah satu perniagaan yang ternyata menguntungkan. Modalnya sikit tetapi untung dan labanya itu begitu banyak. Modalnya tuan-tuan air liur je, tapi Masya Allah keuntungannya begitu besar. Bayangkan baca alif lam mim saja dah dapat 30 pahala. Bayangkan tuan-tuan kalau orang bagi pada kita RM30. Oh, adakah kita nak memadai hanya dengan RM30 itu saja? Tidak. Pastinya kita akan baca lebih banyak lagi tuan-tuan supaya lebih banyak duit kita dapat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah. Bila kita baca Al-Quran, baca alif lam mim saja pun dah dapat 30 pahala. Apatah lagi kalau kita baca sehari satu muka, sehari dua muka, sehari setengah juzuk, sehari satu juzuk. Masya Allah, kana wa ma lam yasha' lam yakun. Maka tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah tuan-tuan, kalau kita lihat Masya Allah, golongan para ulama, tuan-tuan, mereka ini subhanallahil azim, ketika mana di bulan Ramadan mereka menyibukkan diri mereka dengan membaca Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Imam An-Nakhai. Al-Imam An-Nakhai kalau di selain bulan Ramadan, setiap 3 hari sekali beliau akan khatam Quran. Setiap 3 hari sekali khatam Quran. Tapi bila masuk saja 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan setiap malam 1 kali khatam Al-Quran. 1 malam 1 kali khatam Al-Quran. Itu Al-Imam An-Nakhai. Al-Imam Qatadah, jika di luar Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran 7 malam sekali. 7 malam sekali khatam. Okey. Akan tetapi tuan-tuan, dalam bulan Ramadan setiap 3 malam sekali beliau akan khatam Al-Quran. Allahu Akbar. Dan pada 10 malam terakhir, tiap-tiap malam dia khatam Quran. Di luar Ramadan 7 malam sekali khatam Quran. Ketika di bulan Ramadan 3 malam sekali. Dan pada 10 malam terakhir tiap-tiap malam sekali khatam. Itu Al-Imam Qatadah. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu, beliau tuan-tuan diriwayatkan oleh golongan para ulama, sekali dalam bulan Ramadan beliau mengkhatamkan 60 kali khatam Quran. Maknanya puratanya apa? Sehari 2 kali khatam. Sehari 2 kali khatam Quran, itu di luar salat.
Kalau termasuk sekali dalam solat, Masya Allah, tak tahulah berapa kali khatam Quran yang telah dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Maka lihat bagaimana mereka begitu sungguh-sungguh membaca Al-Quran Karim. Sebab apa? Sebab membaca Al-Quran itu adalah satu perniagaan yang sangat menguntungkan, bermodalkan air liur, akan tetapi pahala yang dapat, keuntungan yang diperolehi itu berlipat kali ganda. Masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tinjau dari sudut kandungan Al-Quran, kandungan Al-Quran. Al-Quran ini tuan-tuan kita boleh pecahkan kepada 3 kandungan yang terbesar. Yang pertama, isi kandungannya itu 1/3 yang pertama, ia berkait tentang ayat-ayat yang menerangkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat yang membawa manusia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta bagi segala makhluk yang berada di dalam alam ini. 1/3 daripada Al-Quran itu tuan-tuan cerita tentang Allah saja. Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 1/3 lagi daripada Al-Quran ia menceritakan tentang halal haram, tentang halal haram, tentang halal haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, tentang hukum hakam lah maknanya. Ini halal, ini haram. Ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Ini jalan ke sorga, ini jalan ke neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan 1/3 lagi daripada Al-Quran, ia menceritakan tentang kisah-kisah umat yang terdahulu, supaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat mengambil i'tibar, dapat mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Contohnya kisah Nabi Allah, kisah umat Nabi Allah Nuh alaihi salam yang tenggelam dalam banjir besar, yang hanya selamat lebih kurang dalam 84-83 orang saja. Yang lain semua mati lemas. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kisah Nabi Allah Musa alaihi salam dikejar oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga kisah Nabi Allah Lut alaihi salam dan kaumnya, kaum Sodom, yang mana mengamalkan seks luar tabi'i, laki sama laki. Subhanallahil azim. Sehingga mereka ini tuan-tuan, Allah Ta'ala perintahkan malaikat azab untuk mencongkel. Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk nak mencongkel perkampungan mereka itu. Lalu diangkat naik sampai ke langit, sehingga jerit pekik mereka itu tuan-tuan didengari oleh penduduk-penduduk di langit, kemudian diterbalikkan dan dihampap di atas muka bumi ini. Subhanallah, mati keseluruhan mereka sekaligus. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dengan kisah Nabi Allah Isa alaihi salam, kisah Nabi Allah Daud, kisah Nabi Allah Ayyub alaihi salam, kisah Nabi Allah Sulaiman, kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Jadi banyak kisah-kisah umat yang terdahulu yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Sebagai apa tuan-tuan? Sebagai pengajaran dan iktibar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 1/3 tentang Allah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. 1/3 lagi tentang hukum hakam, ini halal, ini haram. Dan 1/3 lagi cerita tentang kisah-kisah umat yang terdahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesempatan yang ada ni, saki-baki masa yang ada ni, Ustaz nak tarik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad perhatian tuan-tuan dan puan-puan
sidang hadirin dan hadirat pada pagi ini untuk kita mengetahui tentang satu surah di dalam Al-Quran. Apakah surah tersebut? Surahnya adalah suratul Ikhlas. Surah Ikhlas adalah surah yang ke-103. 100 yang ke-101 daripada Al-Quran Al-Karim. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin surah yang ke-114 adalah surah Nas. Surah yang ke-113 adalah suratul Falaq. Surah yang ke-112 adalah suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas adalah surah yang ke-112 dalam Al-Quran. Di antara surah yang paling pendek, surah favorite, okey, kebanyakan di kalangan manusia. Sebab apa? Sebab dia pendek dan mudah ingat. Kalau kita solat tu tuan-tuan, tak ada surah lain lah kita baca melainkan suratul Ikhlas setelah suratul Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa cerita tentang surah Ikhlas ni tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu taala anhu wa ardah, bila menceritakan tentang asbabun nuzul, sebab diturunkan suratul Ikhlas. Beliau cerita satu ketika datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam beberapa orang Yahudi. Datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, konon-kononnya mereka nak mengambil petunjuk daripada Rasulullah. Konon-kononnya nak belajar, nak ambil ilmu daripada Rasulullah. Tapi pada hakikatnya tuan-tuan, kata ulama, mereka bukanlah nak mengambil ilmu pun daripada Rasulullah. Mereka hanya nak menzahirkan kedegilan mereka, keras kepala mereka kepada Nabi Muhammad SAW dan penolakan mereka mentah-mentah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Sif lana rabbaka alladhi ta'buduhu." Ya Muhammad, wahai Muhammad, sifatkan kepada kami Tuhan yang kamu sembah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sifatkan kepada kami Tuhan yang kamu sembah. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak akan menuturkan sesuatu ungkapan melainkan apa yang baginda tuturkan itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu menuturkan satu ungkapan berdasarkan kepada hawa nafsunya. Akan tetapi tidak lain apa yang dituturkan oleh Muhammad itu adalah satu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, menurunkan suratul Ikhlas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi Sayyidina Jibril alaihi salam bagi menjawab persoalan yang diajukan oleh Yahudi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rupanya tuan-tuan, sebab penurunan surah Al-Ikhlas adalah sebagai respon terhadap soalan Yahudi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tunggal. Allahus samad, Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Lam yalid wa lam yulad, Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan Allah Subhanahu wa taala tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sepertinya. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, walaupun ayat suratul Ikhlas ini ialah surah yang pendek, akan tetapi masya-Allah, surah ini tuan-tuan kandungannya begitu besar, khususnya kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pengajarannya Masya Allah sangat sangat hebat. Okey, katakanlah oleh ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad, katakanlah olehmu wahai Muhammad, Allah Taala itu tunggal. Maka difahami daripada ayat yang pertama ini bahawasanya Allah Taala itu Maha Esa, Allah Taala itu Maha Tunggal. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tuan-tuan yang dimaksudkan daripada kalimah tauhid la ilaha illallah. Maknanya la khaliqa illallah, tidak ada pencipta melainkan Allah. Hanya Allah jua Tuhan. Hanya Allah jua Tuhan. Maka tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Taala jua yang mencipta alam ini. Tidak ada pencipta selain Allah. Maka kita faham bahawasanya Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadi sembahan kita itu adalah Tuhan yang Maha Tunggal, Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit al-Kufi, beliau pernah berkata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, innallaha wahidun la min tariqil adadi walakin min tariqi annahu la syarika lahu fil uluhiyyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, Maha Tunggal, bukan dari sudut angka, akan tapi Allah Taala itu Esa dari sudut tiada sekutu baginya pada ketuhanan. Allah Taala itu Maha Esa dan tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada ketuhanan. Hanya Allah Taala jua Tuhan. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka daripada ayat pertama ini kita faham bahawa Allah Taala bersifat dengan sifat wahdaniyah. Allah Taala bersifat dengan sifat tunggal. Tidak ada sesuatu pun yang zatnya sama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu pun yang sifatnya sama dengan sifat Allah. Sifat Allah kesemuanya azali dan abadi, tiada mula dan tiada akhir. Adapun sifat-sifat yang ada pada kita ni tuan-tuan makhluk, kesemuanya sifat-sifat yang baharu. Ada mula dan ada akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka daripada ayat pertama kita faham bahawa Allah Taala itu Maha Tunggal. Allah Taala Maha Esa. Ayat yang kedua, Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Maka kita faham di sini bahawa Allah Taala itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, namun Allah Taala tidak berhajat kepada manusia. Allah Taala menciptakan malaikat, namun Allah Taala tidak berhajat kepada malaikat. Allah Taala menciptakan segala sesuatu yang berada di dalam alam ini, namun tidak ada namun Allah Taala tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Kerana berhajat itu lemah, dan yang lemah itu kerana yang berhajat itu lemah, dan yang lemah mustahil ke atasnya ketuhanan. Yang berhajat itu lemah dan yang lemah mustahil ke atasnya ketuhanan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka daripada ayat yang kedua ni kita faham bahawasanya Allah Taala tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya, bahkan seluruh makhluknya ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tidak berhajat kepada manusia. Kalau manusia melakukan kebaikan, yang mendapat manfaat daripada kebaikan itu adalah manusia itu sendiri. Dan kalau seorang manusia itu melakukan penderhakaan, melakukan kekufuran, penderhakaan dan kekufuran yang dilakukan itu tidak akan sedikit pun memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapat mudarat daripada kejahatan tersebut adalah hamba itu sendiri. Kalau manusia melakukan kebaikan, melakukan ketaatan dan kebaikan itu tidak akan sedikit pun menambah keagungan dan kemuliaan Allah. Dan kalau manusia itu menderhakai Allah, kezaliman dan kekufuran yang mereka lakukan itu tidak akan sedikit pun akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.
Begitu juga tak boleh kita kata Al-Quran itu tidak boleh kita kata bahawa malaikat itu adalah pembantu bagi Allah. Karena kalau kita kata malaikat adalah pembantu bagi Allah, maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala berhajat kepada pembantu. Sedangkan yang berhajat itu lemah dan yang lemah mustahil ke atasnya ketuhanan. Okey, Allah Ta'ala tak berhajat sikit habuk pun kepada sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Bahkan kitalah yang sebaliknya berhajat kepada Allah Ta'ala pada setiap kedipan mata kita, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diperanakkan. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala tidak beranak dan Allah Ta'ala tidak diperanakkan. Maknanya apa tuan-tuan di sini? Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah tercerai daripadanya sesuatu. Allah Ta'ala tidaklah tercerai daripadanya sesuatu. Seperti tercerainya seorang anak daripada bapa mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti tercerainya air tebu daripada batang tebu. Lam yalid, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak. Maknanya Allah Ta'ala itu tidak tercerai daripada zatnya sesuatu yang lain. Seperti tercerainya seorang anak daripada seorang bapa, ataupun tercerainya air tebu daripada batang tebu. La, bukan begitu. Walam yulad, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diperanakkan. Maknanya Allah Ta'ala itu bukanlah ia cabang daripada sesuatu. Bukanlah ia terhasil daripada sesuatu yang lain. La. Maka Allah Ta'ala dan difahami juga di sini bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah ia meresap dalam sesuatu. Seperti meresapnya protein dalam susu, gula di dalam air. Tidak. Okey. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah ia asal bagi sesuatu dan bukanlah ia cabang bagi sesuatu yang lain. Okey, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam yalid wa lam yulad, daripada ayat yang ketiga ini kita faham bahawa Allah Ta'ala itu tidaklah ia bersatu dengan alam ini dan tidaklah ia tidak ada sesuatu yang tercerai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian manusia tuan-tuan, wa'iyyazubillah min zalik, mereka meyakini bahawasanya Allah Ta'ala meresap dalam diri setiap makhluk seperti meresapnya protein dalam susu. Jadi bila mereka tengok pokok, mereka kata pokok ini adalah Allah. Bila mereka melihat kepada gunung, mereka kata gunung itu adalah Allah. Wal'iyazubillahi min zalik. Maka ini tuan-tuan adalah satu perkara yang tidak benar. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ayat yang keempat, sebelum itu, ayat yang ketiga ini juga, kata ulama, lam yalid wa lam yulad, Allah Ta'ala tidak beranak dan Allah Ta'ala tidak diperanakkan. Maknanya, Allah Ta'ala itu tiada permulaan bagi kewujudannya dan Allah Ta'ala tiada pengakhiran bagi kewujudannya. Kerana setiap yang beranak pasti akan mati. Dan setiap yang diperanakkan pasti akan ada permulaan bagi kewujudannya. Maka difahami juga di sini bahawa Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan bagi kewujudannya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada pengakhiran bagi kewujudannya. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang sepertinya. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Allah Ta'ala ciptakan cahaya, namun Allah Ta'ala tidak sama dengan cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kegelapan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan kegelapan. Allah Ta'ala menciptakan perkara-perkara yang besar seumpama gunung, namun Allah Ta'ala tidak sama dengan gunung. Allah Ta'ala menciptakan perkara-perkara yang kecil seumpama semut dan habuk, namun Allah Ta'ala tidak sama dengan perkara-perkara yang kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan
segala makhluk yang berada di dalam alam ini. Dari sekecil-kecil makhluk iaitu habuk hinggalah sebesar-besar makhluk iaitu arash. Namun Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Even tuan-tuan, diri kita ni diciptakan oleh Allah. Diri kita dan segala perbuatan yang kita lakukan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Allah Ta'ala tak sama dengan kita. Maka Allah Ta'ala tidak ada baginya anggota badan yang kecil maupun anggota badan yang besar. Tidak ada baginya tangan, kaki, jari, betis, muka dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak diliputi oleh arah yang 6. Tidak dikatakan Allah Ta'ala di kanan kita ataupun di kiri kita. Tidak dikatakan Allah Ta'ala di atas kita maupun di bawah kita. Tidak dikatakan Allah Ta'ala di hadapan kita ataupun di belakang kita. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bertempat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan duduk bersemayam di atas arash. Allah Ta'ala bukan di langit. Allah Ta'ala bukan di bumi. Dan Allah Ta'ala bukan berada di mana-mana. Kerana bertempat itu adalah sifat bagi makhluk. Kita semua bertempat. Yang dikatakan bertempat itu adalah apabila sesuatu itu mengambil lapang ataupun memenuhi ruang. Setiap perkara yang memenuhi ruang, yang mengambil lapang, ia dikatakan bertempat. Dan bertempat itu sifat bagi makhluk. Jadi, apabila Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat yang keempat dari suratul Ikhlas itu, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang sepertinya, maka kita faham di situ bahawasanya Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya, walau dari apa-apa jua sudut sekalipun. Maka Allah Ta'ala tidak ada baginya ukuran dan saiz. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada baginya warna. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada baginya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada baginya naluri dan perasaan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada baginya anggota badan yang kecil maupun anggota badan yang besar. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Allah Ta'ala ada tanpa bertempat, kerana bertempat itu adalah sifat bagi makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ayuh sama-sama tuan-tuan, kita tuliskan pada chat box, okay? Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Kita sama-sama tulis. Okay? Kerana ini adalah satu pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan ini merupakan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita faham daripada ayat yang keempat dari dari suratul Ikhlas ini. Dan ayat ini tuan-tuan sama makna dengan ayat yang ke-11 dari surah Asy-Syura. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sepertinya dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka ini tuan-tuan di antara petunjuk yang dapat kita extract, yang dapat kita keluarkan daripada Al-Quranul Karim, iaitu akidah yang benar, Allah ada tanpa tempat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Ustaz teringat kata-kata yang pernah disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kenyataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini senada dengan kata-kata Al-Imam Zunnun Al-Nisri yang merupakan anak murid kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Apa kata mereka? Mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Apa jua yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Whatever you imagine in your mind, Allah does not resemble it. Apa jua yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Allah is without a place. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada tanpa tempat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka difahami di sini tuan-tuan, Allah Ta'ala itu bukan duduk bersemayam di atas arash seperti mana dakwaan golongan Yahudi di luar sana. Dan Allah Ta'ala itu bukan berada di langit. Allah Ta'ala bukan berada di bumi. Dan Allah Ta'ala bukan berada di mana-mana. Kerana bertempat itu adalah sifat bagi makhluk. Bila kita kata Allah Ta'ala ada tanpa tempat, bukan bermakna Allah Ta'ala berada di mana-mana. Tapi maksud Allah Ta'ala ada tanpa bertempat adalah Allah tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Dan tempat itu ternafi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.
Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebahagian manusia dia kata Allah Taala itu berada di langit. Allah Taala berada di langit, dalilnya kerana bila kita berdoa kepada Allah Taala, bila kita berdoa kepada Allah Taala, kita menghalakan tapak tangan kita ke arah langit. Maka kata mereka itu adalah dalil bahawasanya Allah Taala di langit. Jawapannya tidak, tuan-tuan, itu bukan dalil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bahkan tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Imam An-Nawawi pernah berkata, langit itu adalah kiblat kepada doa seperti mana Kaabah adalah kiblat kepada solat. Langit adalah kiblat kepada doa seperti mana Kaabah adalah kiblat kepada solat. Apabila kita melakukan solat, kita menghalakan dada kita dan sebahagian besar daripada anggota kita ke arah Kaabah. Bukan kerana Allah Taala berada dalam Kaabah ataupun bukan kerana Allah Taala berada di atas Kaabah. Akan tetapi kita menghalakan dada kita ke arah Kaabah adalah kerana Kaabah adalah kiblat kepada solat. Maka begitulah juga tak kala kita melakukan kita berdoa kepada Allah Taala, kita menghalakan tapak tangan kita ke arah langit bukan kerana Allah Taala di langit, akan tetapi kerana langit itu adalah kiblat kepada doa seperti mana Kaabah adalah kiblat kepada solat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat akidah kita adalah Allah ada tanpa bertempat, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Kita tidak boleh sama sekali membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang cuba membayangkan Allah Taala, maka ia akan sampai kepada dua pengakhiran. Sama ada dia sampai kepada kekufuran ataupun dia sampai kepada kesyirikan. Kufur sebab apa? Sebab dia telah menyamakan antara Allah dan makhluk. Dia menyamakan antara Allah dengan sesuatu yang digambarkan, yang dikhayalkan dalam fikirannya itu. Dan dia sampai kepada kesyirikan kerana dia telah mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang digambarkan dalam fikirannya itu. Wal'iyadhu billahi min dhalik. Akidah Allah ada tanpa tempat ni tuan-tuan, ini bukan akidah yang baru. Okey. Akidah yang baru adalah dakwaan mengatakan Allah Ta'ala itu duduk bersemayam di atas arash, ataupun Allah Ta'ala berada di langit, ataupun Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Itu akidah baru, akidah yang bertentangan dengan akidah Rasul SAW. Akidah Nabi adalah akidah Allah ada tanpa tempat. Ustaz ada sebuah kitab yang dikarang oleh Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor Darul Ihsan yang kelima. Kitab yang berjudul Pohon Agama. Okay. Kitab ini 100 tahun yang lalu dijadikan silibus di sekolah-sekolah di Selangor ini tuan-tuan. Dalam kitab ini kata Baginda Sultan, dia menerangkan tentang Allah Ta'ala. Dia kata apa? Baginda Sultan kata apa? Maka tiada ia di atas sesuatu dan tiada ia di bawah sesuatu. Dan tiada ia di kanan sesuatu dan tiada ia di kiri sesuatu. Dan tiada di hadapan sesuatu dan tiada di belakang sesuatu. Dan tiada baginya atas dan tiada baginya bawah. Dan tiada baginya kanan dan tiada baginya kiri. Dan tiada baginya hadapan dan tiada baginya belakang. Dan tiada bermasa dan tiada bertempat. Dan tiada disifatkan zatnya dengan kecil atau besar atau panjang atau pendek, dan tiada bersifat zatnya dengan warna putih atau kuning atau hijau atau barang sebagainya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas di sini akidah yang benar adalah meyakini bahawa Allah Taala tidak sama dengan makhluknya, walau dari apa-apa jua sudut sekalipun. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dirupaparaskan, tidak boleh dikhayalkan dan tidak boleh digambarkan dalam benak fikiran kita tuan-tuan. Jadi ini adalah di antara petunjuk yang ada dalam Al-Quranul Karim, yang mana ia adalah dustur, ia adalah perlembagaan, rujukan dan pedoman bagi kita semua umat Nabi Muhammad SAW dulu, kini dan selamanya. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian daripada Ustaz pada pagi ini, InsyaAllah ta'ala kita mendapat manfaat daripadanya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaikum wa jazakumullahu khaira.
Maka kesimpulan daripada kesimpulan daripada surah Al-Ikhlas tadi, kita belajar 5 sifat. 5 sifat Allah. Yang pertama sifat wahdaniyah, Allah Taala Maha Tunggal. Yang kedua sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, iaitu Allah Taala tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Yang ketiga, kita belajar Allah Taala bersifat dengan sifat qidam, iaitu Allah Taala tiada permulaan bagi kewujudannya. Sifat yang keempat, Allah Taala bersifat dengan sifat baqa, iaitu Allah Taala Maha kekal dan tidak akan binasa. Dan yang kelima, kita belajar Allah Taala bersifat dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Adapun bila kita sebut Allahu Akbar, bukan maksud Allah, bila sebut Allahu Akbar kan terjemahannya Allah Maha Besar. Bukan maksud Allah Taala tu besar dari sudut saiz sehingga tidak ada penghujung bagi saiznya. Tidak. Maksud Allah Taala Maha Besar di situ adalah Allahu Akbar min kulli kabirin qadran wa azamatan wa darajatan wa ilman wa quwwatan lam tidada. Kata ulama, maksud Allah Taala Maha Besar di situ adalah Allah Taala Maha Besar daripada segala yang besar dari sudut keagungannya, dari sudut kemuliaannya, dari sudut kekuasaannya, dari sudut ilmunya, bukan dari sudut saiz dan keluasan. Okey? Allah Ta'ala Maha Besar daripada segala perkara yang besar, dari sudut keagungan, dari sudut kemuliaan, dari sudut kekuasaan, dari sudut ilmu pengetahuan, tidak dari sudut saiz dan keluasan. Okey? Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaikum wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz serahkan semula kepada pengurusi majlis. Silakan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana banyak ilmu baharu yang kita pelajari hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz atas perkongsian sebentar tadi. Semoga perkongsian tadi bermanfaat kepada kita semua dan sama-samalah kita jadikan ilmu yang kita peroleh ini dengan penuh manfaat lah, insyaAllah. Jadi seperti yang kita katakan di awal majlis tadi, kita akan teruskan majlis dengan sesi Q&A, soal jawab. Jadi bagi para penonton lah yang mungkin ada sebarang persoalan atau keraguan yang ingin ditanyakan kepada Fadil Ustaz, bolehlah kemukakan di ruangan komen ataupun jika ingin buka mic dan bertanya secara lisan juga dialu-alukan. Jadi dipersilakanlah pada para penonton sekalian. Ya Allah, ya Allah. Baik, sekiranya tidak ada soalan lisan, saya ada soalan bertulis daripada yang masuklah secara personal. Soalan yang pertama berbunyi, macam mana nak lazimkan diri untuk rajin baca Al-Quran? Soalan dia berbunyi begitu, Ustaz. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak lazimkan diri untuk kita sentiasa baca Al-Quran Al-Karim? Yang pertama sekali kita kena ada azam yang kuat. Bila kita ada azam yang kuat, maka insya-Allah azam itu akan menolak kita untuk kita ambil Quran dan baca Quran. Okey. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kalau kita tak ada azam, okey, tiba-tiba nak baca je macam tu, maka kebiasaannya lah okey kita lebih terdorong daripada
ambil handset kita, duk baca komen, posting dan sebagainya, Facebook dan sebagainya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang pertama kita kena dahulukan azam yang kuat untuk membaca Quran. Kena ada azam yang kuat. Kalau tak ada azam yang kuat, maka tak ada sesuatu yang akan push kita, yang akan menolak kita. Okey, yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita cari suasana. Okey, kita cari suasana, kita pergi ke masjid, kita pergi ke surau, ataupun kita duduk bersama dengan kawan-kawan kita dalam halaqah, kita set kalau tak ada suasana, kita create suasana supaya suasana itu dapat membantu kita untuk kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk kita membaca Al-Quranul Karim. Okey, kalau tak ada suasana susah juga. Okey, kita duduk seorang-seorang dalam bilik kita, dalam dorm kita, menghadap laptop. Dalam laptop pula macam-macam game, macam-macam drama, macam-macam movie. Okey, maklumlah PKP pula zaman sekarang ni tuan-tuan, online belaka semua di hujung jari. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada suasana. Jadi kita kena create suasana. Okey, buat grup, grup WhatsApp, halaqah Quran sebagai contoh. Kalau tak pun sekarang ni macam kita bersiaran melalui Google Meet. Kita duk meeting organisasi kita, program-program kita. Kita duk meeting dalam tentang subjek-subjek kita. Apa kata kalau kita meeting untuk kita baca Quran? Betul tak? Maka kita organize perkara-perkara macam tu untuk kita timbulkan suasana di situ. Okey, kemudian yang ketiga, kita naklah sentiasa hadirkan dalam perasaan dalam diri kita tentang kelebihan yang Rasulullah sebut tentang bagi orang yang membaca Al-Quran Al-Karim. Okey. Kita bayangkan dalam sehari orang bagi kita RM100 percuma, free of charge, FOC RM100. Okey, kita tak akan lepaskan. Okey. Ini pahala tuan-tuan, pahala. Alif Lam Mim. Baca Alif Lam Mim dah dapat 30 pahala. Allahu Akbar. Apatah lagi kalau kita baca satu muka ataupun dua muka, satu makra', setengah juzuk, satu juzuk, berapa banyak pahala yang kita dapat. Maka set minda kita. Okey, membaca Al-Quran adalah satu perniagaan yang menguntungkan. Modalnya ailio tapi pahalanya besar. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Itu tiga perkara. Okey, yang boleh membawa kita sentiasa melazimi Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah, masih Ustaz untuk persoalan yang pertama. Ada lagi soalan daripada para penonton, dari saudari Syamim Akilah binti Zamrus. Soalannya berbunyi, Ustaz, ada ayat Quran yang kata maaf saya ulang balik soalan. Ustaz, ada ayat Quran yang orang kata Allah tak akan ubah nasib seseorang melainkan mereka ubah nasib sendiri. Boleh Ustaz explain ayat ini? Okey, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kita meyakini bahawasanya segala perkara yang berlaku dalam alam ini ia berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ia berlaku dengan ciptaannya. Tak ada satu habuk pun yang bergerak di dalam udara ini tuan-tuan bukan dengan kehendak dan ciptaan Allah. Tidak ada. Segala perkara yang berlaku dalam alam ini, zahir dan batin, ia berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala dan ciptaannya. Kesemuanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam ayat Al-Quranul Karim, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksud ayat tersebut tidaklah bermaksud Allah Ta'ala tidak akan mengubah nasib satu kaum melainkan selama mana kaum itu mengubah terlebih dahulu mengubah nasibnya, barulah Allah Ta'ala mengubah nasib mereka. Bukanlah maksud di sini kehendak Allah Ta'ala terhenti kepada kehendak manusia. Bukanlah maksud di sini kehendak Allah Ta'ala mengikut kehendak manusia. Tidak. Tetapi maksud yang dikenaki daripada ayat tersebut, Allah Ta'ala maha mengubah makhluk-makhluknya mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan perubahan yang berlaku pada makhluk itu
dan azam yang ada dalam dirinya untuk berubah, itu kedua-duanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, Allah Subhanahu wa taala Maha mengubah makhluk-makhluknya tanpa Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada menunggu kepada kehendak makhluknya itu sendiri. Maknanya Allah Taala Maha mengubah Allah Subhanahu wa taala Maha mengubah makhluk mengikut kehendaknya, tanpa kehendak Allah Taala itu terhenti ataupun tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala itu mengikut kehendak manusia ataupun mengikut kehendak hamba-hambanya. Okey. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, difahami juga daripada ayat tersebut, Allah Taala Maha mengubah makhluknya tanpa kehendaknya turut berubah. Allah Taala Maha mengubah makhluk-makhluknya mengikut kehendaknya tanpa kehendak Allah Taala turut berubah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ustaz teringat kata-kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata Imam Syafi'i, "Ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun." Apa yang kau kehendaki ya Allah pasti akan berlaku walaupun aku tak kehendak ia berlaku. Akan tetapi apa yang aku kehendak untuk berlaku ya Allah, kalau engkau tak kehendak ia berlaku, maka pasti ia tidak akan berlaku. Jadi kehendak Allah Taala mendahului segala-galanya. Dan Allah Taala Maha mengubah makhluk-makhluknya mengikut kehendak Allah Taala tanpa Allah Taala perlu mengikut kehendak hamba-hambanya. Dan Allah Taala Maha mengubah makhluknya tanpa kehendak Allah Taala turut berubah. Okey? Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Baik, ada soalan lagi Ustaz. Soalan yang ketiga dari individu yang sama dengan soalan pertama tadi. Soalannya berbunyi, apa hukum belajar Al-Quran melalui media sosial, contoh melalui Facebook Live? Sebab guru tak dengar kita baca, so kita tak tahu cara kita baca itu betul atau tidak. Itu soalannya Ustaz. Terputus tadi macam mana? Saya tak faham soalan ni. Sekarang jelas ke Ustaz? Jelas. Sekarang jelas. Baik, saya minta maaf Ustaz. Saya ulang balik soalan. Apa hukum belajar Al-Quran melalui media sosial? Contoh melalui Facebook Live. Sebab guru tak dengar kita baca, jadi kita tidak tahu cara kita baca itu betul atau tidak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dia membaca Al-Quran ni tuan-tuan, dia satu ibadah. Seperti mana Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Membaca Al-Quran ni satu ibadah. Seperti mana ibadah-ibadah yang lain lah. Maka seperti mana solat ia satu ibadah, dan cara untuk kita mengerjakan solat kita kena belajar. Maka begitulah juga membaca Al-Quran ia satu ibadah. Maka cara untuk kita membaca Al-Quran adalah dengan kita mempelajari cara bacaan yang betul. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, la budda liman arada qira'at al-Qur'ani an yata'allama min ahli al-ma'rifati wa la yakfihi mujarrad al-i'timadi ala nafsihi min ghairi talaqqin min ahli al-ma'rifah fa inna man i'tamada ala nafsihi min ghairi talaqqin min ahli al-ma'rifah fa huwa mushafiyyun wa laysa biqari'in wallahu ta'ala yaqul yatlunahu haqqa tilawatihi. Kata ulama, barang siapa yang nak membaca Al-Quran, maka hendaklah dia mentalaqi, dia mengambil Al-Quran itu secara bertalaqi daripada ahli ma'rifah, daripada orang-orang yang berilmu, daripada orang-orang yang berkelayakan dan berkepakaran. Bukan hanya semata-mata dia cuba-cuba baca seorang diri, dia dengar bacaan daripada dia dengar bacaan daripada qari-qari yang berada di YouTube, kemudian diikut. Tak, bukan begitu caranya.
Okey, caranya hendaklah bertalaqi direct terus daripada gurunya tersebut, sama ada dia membacakan bacaan tersebut, dia membacakan sama ada dia membacakan bacaan tersebut di hadapan gurunya dan gurunya memperbetulkan bacaannya, ataupun dia mendengar secara terus bacaan daripada gurunya, lalu dia mengulang di belakang gurunya tersebut, lalu disemak oleh gurunya itu. Kalau terhasil demikian, maka terhasillah talaqi. Jika tidak, maka tidak terhasil talaqi. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi ada satu lagi soalan terakhir lah kira untuk hari ini. Soalannya berbunyi, apakah hukum mendengar Al-Quran ketika memandu kereta, kerana kemungkinan kita memberi sepenuh perhatian kepada jalan? Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara adab-adab membaca Al-Quran Karim ataupun adab-adab dengan Al-Quran, kalau kita mendengar Al-Quran, kita mendengar bacaan Al-Quran, maka hendaklah kita diam. Hendaklah kita diam dan kita duduk khusyuk mendengar ayat tersebut dengan penuh penghayatan. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam hal kita mendengar bacaan Al-Quran ketika mana memandu, itu tidak ada masalah, bahkan ini satu kebaikan. Daripada kita mendengar lagu-lagu yang tak ada faedah, tuan-tuan, baik kita mendengar bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim yang boleh menenangkan jiwa kita, mententeramkan dan mendamaikan jiwa kita, boleh meningkatkan lagi semangat kita untuk kita cinta kepada Al-Quran dan membaca Al-Quran. Maka no problem, tidak ada masalah. Okay, itu bukan isunya, tuan-tuan. Tak ada masalah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan kepada soalan-soalan yang diajukan oleh para penonton sebentar tadi. Jadi terima kasih juga kepada para penonton sekalian lah atas soalan yang diajukan. Semoga semua ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita telah pun hampir ke penghujung. Tetapi sebelum kita menutuplah majlis kita, kami dari pihak pengurusan ingin merakamkan rasa syukur kehadrat Ilahi dan ingin merakamkan ucapan terima kasih lah kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Sobri Ilyas kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Sekali lagi sebelum kita tutup, mungkin kita boleh mengadakan sesi penggambaran terlebih dahulu. Jadi kepada para penonton sekalian yang ingin bergambar lah, sekali bolehlah sama-sama kita alukan untuk buka kamera dan kita akan bergambar insya-Allah. Jadi kita bagi dalam 2 minit untuk baik.